dalam literasi politik ni, kita ada 3 peringkat. Nak tahu orang tu celik atau tak celik. Yang pertama sekali, di peringkat paling rendah ni, kita panggil mereka sebagai golongan parakial ataupun apatif. Yang mana mereka ni ialah golongan yang tidak ambil tahu langsung apa yang berlaku pada negara kita, terutama isu-isu nasional ataupun politik negara kita. Lepas tu, yang kedua, dia macam naik satu tingkat lagi lah. Kita kata sebagai subjektif. Yang mana subjektif ni, kalau di Malaysia, kita boleh anggap orang yang paling ramai lah. Sebab apa? Sebab mereka ni one-sided. Maksudnya kalau dia kerajaan, dia kerajaan sahaja. Kalau dia perbankan sahaja. Dia takkan terima pandangan orang lain. Walaupun rasional macam mana pun dia takkan terima. Orang kata dah totok kan. Macam tu. Lepas tu kalau yang ketiga ni, yang kita kata sebagai satu peringkat, sebagai peringkat yang kita panggil ialah okay. Marah tak dewan ni, kita kata totok tadi kan? Okay, boleh. Okay, yang ketiga ni sebagai partisipan. Maksudnya kat sini, kita adanya tolak ansur, kita ada toleransi antara orang yang berbeza pandangan dengan kita. Ini yang tadi yang Cik Noah kata, iaitu kita agree to disagree. Kita menyebut kepelbagaian. Ini yang paling penting. Kalau orang yang ada ni, kita boleh kata basic dia untuk politik memang dah ada. Tapi kalau kita nak detailkan lagi, sebenarnya dalam politik ni kita banyak jenis. Kita ada politik pembangunan, kita ada ekonomi politik, politik lama, politik baru dan sebagainya. Jadi yang mana kita nak fokuskan benda ni? Dan paling basic sekali ialah berkerajaan itu penting. Kita tahu setiap fungsi itu macam mana, dan kita tahu macam mana kita nak aplikasikan. Tak adalah kita tengok satu-satu isu tu, kita terus buat judgement. Tapi kita tak aplikasikan apa yang kita tahu sebenarnya. Itu pun tak boleh juga. Lepas tu kalau nak tahu apa bagian kepentingan je kan. Okay, kalau macam saya sendiri, lepas saya dah survey dengan kawan-kawan saya yang sains politik tahun 2, kita orang dah ni lah dapat satu rumusan, ada 3. Sejauh mana pentingnya literasi politik ni. Sebab kalau kita tak ada literasi politik ni, seolah-olah macam pucuk kepimpinan kita pada masa akan datang akan nampak kabur, akan dapat musnah. Sebab tak ada orang akan mampu menerujui. Yang pertama sekali, kalau kita faham literasi politik ni, kita celik apa yang berlaku ni, kita akan nampak bahawa setiap fenomena-fenomena yang berlaku di negara kita jelas apa yang sedang berlaku. Okay, contohnya macam wanita UMNO, mereka menuntut supaya adanya pertambahan kursi parlimen di Malaysia. Jadi kita tengok kalau daripada sudut teori feminisme, apa yang sedang berlaku sebenarnya, mengapa mereka tuntut. Contohnya juga macam berlakunya percambahan-percambaan dia berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan konsep keadilan, ketelusan. Benda ni kalau kita tengok daripada teori globalisasi, kita akan faham kenapa benda ni berlaku. Ataupun kita tengok juga macam pentadbiran kita. Contohnya kalau Selangor, pentadbirannya konservatif ke, pentadbiran liberal ke. Kalau di kerajaan pusat sekalipun, kita boleh tengok sama ada dia sosialisme ke, liberal ke, macam tu kita tengok. Sebabnya kalau kita faham apa aliran falsafah politik ni, kita boleh tahu bagaimana kerajaan kita memerintah. Tak adalah kita nak kata kerajaan kita ni tak reti nak mentadbir, kerajaan kita ni macam tu macam ni. Walhal kita sendiri pun tak tahu aliran politik yang macam mana yang kita perlu tengok. Sebab benda ni kita ada kerana itu menjadi satu pendekatan untuk kita bagi menilai bagaimana situasinya, kenapa jadi macam tu, dan apa keperluan mereka menggunakan falsafah-falsafah yang macam tu untuk mentadbir negara kita. Sebab kalau pemimpin tu dia tak ada falsafah politik dia tak ada adilisme dia, macam dia nak memimpin? Jadi benda tu perlu ada, dan kita sebagai rakyat, kita perlu tahu benda ni. Jadi bila orang nak mengkritik kita punya negara, ataupun sama ada perbankan nak mengkritik kerajaan nak mengkritik perbankan, kita ada idea benda tu pasal apa. Tak ada kita hentam-hentam, tapi hanya berdasarkan emosi, bukannya berdasarkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu literasi politik ni, contohnya bagaimana negara kita berkerajaan, apa birokrasi-birokrasi yang ada. Contohnya daripada peringkat hubungan luar, macam kalau kita agensi kerajaan ni, daripada yang mendengar maklumat, yang pelaksana, sampailah yang bahagian operational central agencies. Kalau kita tahu benda-benda ni, jadi kita akan tahu bagaimana kita nak bekerjasama dalam sudut urus tadbir negara kita. Okay, contohlah macam kita selalu komen kan, apa nama dia, agensi kerajaan ni malas, agensi kerajaan ni kerja tak efisien. Tapi kita hanya mampu berkata, tapi kita tak salurkan benda tu pada saluran yang tepat. Jadi macamnya kita nak kata suara kita tidak didengari, sedangkan kita sendiri tak guna saluran yang diperlukan. Inilah pentingnya literasi politik, supaya kita tahu bagaimana sistem itu berfungsi, bagaimana sebuah kerajaan, sebuah agensi itu melaksanakan tugas dia, dan bagaimana dia nak menerima feedback daripada masyarakat. Jadi kita nak kata macam
suara tak didengari. Walau penyertaan kita sendiri pun sebenarnya tidak ikut pada landasannya. Jadi kalau kita menyertai ataupun kita panggil sebagai civil participation, maksudnya penyertaan sivil dalam ruang lingkup pentadbiran negara, jadi kita akan nampak sebenarnya kerajaan akan ambil dengar apa yang kita nak katakan. Cumanya memang kita katalah kalau ikut prosedur ni lambat tak lambat je lah, sebab kita perlukan proses yang birokrasi. Itu yang yang kedua lah. Itu dalam konteks politik luar. Tapi contoh dalam politik kampus, kita tengok mahasiswa kita sekarang, kita cakna ataupun tidak dengan governance yang ada pada kita punya universiti kan. Okay, contoh lah, saya bagi contoh berkaitan dengan HP. Sekarang orang asyik merungut kan, terutama pelajar yang baru masuk. Dia kata macam HP ni menyusahkan, benda ni macam buang masa dan sebagainya. Orang yang ikhlas nak buat program, dia dipaksa hilang keikhlasan. Tapi di mana kita nak salurkan maklumat tu? Biasanya kalau orang kata pasal pelajar je, terus pergi TNC HEPA. Wahai kita ada 4 TNC. Dan HP sebenarnya kita nak salurkan kepada TNC akademik. Macam tu contoh dia. Ataupun kita ada masalah cafeteria, alih-alih terus update kat UKM Confession, tak pun terus kita pergi jumpa MPP. Wahai kalau cafeteria ni, dia kawasan college. Jadi kita tahu, kita patut salurkan kepada map yang berkaitan. Kita terus buat aduan kepada pejabat kolej masing-masing. Macam tu, kalau kita betul berfungsi bagaimana prosedur tu. Jadi senang untuk kita sebenarnya nak memberi feedback, dan orang bertanggungjawab tu boleh dengan mudahnya untuk respon terhadap kita punya suara. Itu yang paling penting. Tak perlu kita nak mogok, tak perlu kita nak buat demonstrasi depan Jabatan Bendahari. Kalau GPA tak masuk lagi, kita ada MVP ni, boleh call GPA terus. Dah dapat kan dekat Facebook? Macam tu. Okay, itu yang kedua. Dan banyaklah. Cuba. Boleh? Hello? Okay, boleh. Puji orang lain sikit. Tak boleh lah? Okay. Pegang sini. Okay. Dah normal balik. Okay, itu yang kedua. Kalau yang ketiga ni, yang kita tengok ialah penilaian kita akan lebih adil, ataupun kita katakan adanya tanggungjawab terhadap kita punya statement. Sebabnya kalau kita tengok kita bagi perumpamaan macam orang yang tim kosong dengan tim berisi. Kalau kita boleh analogikan, yang tim berisi ni orang literasi politik, yang tim kosong ni maksudnya dia tak celik lah. Jadi kalau kita ketuk-ketuk, mana bunyi paling bising? Mesti orang-orang yang kita kata kurang ada ilmu dia. Sebab tu kita kata kalau orang tiga suku ke, orang tim kosong ke, memang dia baik cakap, tapi isi dia tak ada. Kalau orang yang tim penuh ni, kita ketuk sekali je ada isi, memang orang yang tak ada ilmu ni kita terus terdiam lah kan, tak boleh nak buat apa. Okay, macam tu. Okay, contohlah kalau kita nak kata apa kita punya pandangan kita yang lebih adil macam mana. Okay, dalam kalau saya belajar, kita ada falsafah politik. Salah satu falsafah politik tu ialah kewajipan politik. Maksudnya kat sini maksudnya kat sini ialah kerajaan tu hak dia ialah tanggungjawab bagi rakyat. Hak kerajaan tanggungjawab bagi rakyat, dan hak rakyat ialah tanggungjawab bagi kerajaan. Jadi masing-masing perlu menunaikan tanggungjawab dia supaya hak pihak lagi satu akan tertunai. Okay, contohlah saya kat Facebook kadang-kadang berkomen-komen juga dengan kawan-kawan ni kan. Tadi saya macam sajalah komen kat dia kan. Ini contohnya kes isu Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, yang telah disampaikan kesalahan. Jadi bila saya komen ni, dia katalah, saya kata kat dia, sebenarnya masing-masing kena buat masing-masing. Kalau tak, kita asyik menuntut tapi kita tak tunaikan, macam mana orang lain nak tunaikan hak kita sendiri? Lepas tu dia kata macam ni, hak itu hak rakyat untuk menegur, tanggungjawab rakyat untuk menegur pemimpin. So mereka kena dengar. Jadi saya tanya balik, adakah itu tanggungjawab rakyat saja? Jadi di mana tanggungjawab kita yang lainnya? Dan apa hak kerajaan tu untuk menuntut dari kita? Sebenarnya lah, sebagai contoh yang paling mudah di luar konteks politik, contohnya tanggungjawab pemimpin ataupun kerajaan menyediakan pendidikan kepada kita. Tapi apa tanggungjawab kita kepada kerajaan? Kita perlu belajar lah sungguh-sungguh kan. Tak payah kita datang kelas, tidur, lepas tu kadang-kadang lecturer bagi assignment, kita tak buat last minute. Kita tuntut macam-macam, tapi apa tanggungjawab kita sebenarnya? Adakah kita laksanakan dengan sebaik mungkin? Ataupun kita minta kepada kerajaan supaya menyediakan peluang pekerjaan. So kerajaan dah sediakan, tapi hak kita pula, kita kena bekerja lah dengan sebaik mungkin.
yang dah dapat kerja, kadang-kadang kita pun lewat masuk. Kalau yang tak dapat kerja pula, kita memilih. Jadi kalau masing-masing menuntut hak tapi tak tunaikan tanggungjawab tu, macam mana? Jadi bila kita tahu literasi politik ni, kita akan tahu apa yang perlu kita buat dan apa yang kita akan dapat. Selain itu juga, kalau kita tahu politik ni dari segi pendekatan dia bagaimana. Contoh, saya bagi contoh satu, macam itu kontroversi CKM. Alat-alat dah akhir kajian, saya cerita je lah kan. So tak apa, terus salah. Contohlah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah disabitkan dengan kesalahan. Bagi orang tak ada literasi, dia akan kata ini satu konspirasi yang jahat, ini satu taktik untuk menjatuhkan kerajaan pakatan. Contoh dia macam tu. Tapi kalau orang tu ada literasi, dia akan kata, dia akan tengok contoh dari segi, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni diberikan peluang untuk dibicarakan dengan adil? Adakah beliau ni diberikan peluang untuk mempertahankan diri dia? Kat sini semua, siapa yang ambil tahu berkaitan dengan hal politik negara? Contohnya, kita ada JST, kita ada dulu Seksyen 113 Evidence Act berkaitan dengan apa yang tu, macam disebutkan kesalahan tu kan. Once is proven guilty, apa? No one is guilty until proven guilty. Itu, no one's proven guilty until is proven guilty kan. Dan benda tu berkaitan dengan isu media kan. Lepas tu kita ada lagi pelbagai isu. Contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terkini. Betul, isu-isu berkaitan contoh pilihan raya ketika perubahan kerajaan di Perak. Siapa yang ambil tahu pasal semua tu? Okay, cuba kat tangan. Ramai tak? Okay. So Ustaz dah cakap, kalau kat sini datang pun yang ambil tahu tu pun tak ramai. Adakah masa tu kita cari politik ke tak? Tak jawapan tadi. Oh, tak ada jawapan. Jadi kalau kita ambil secara kasar lah kat sini kan, keadaan literasi politik kita sebenarnya masih rendah. Sebab saya pun kadang-kadang scroll lah dekat apa nama dia, surat khabar online. Bila kita tengok dekat bernama punya laporan, bila dia tulis kat situ, keadaan literasi politik rakyat kita sebenarnya masih rendah. Sebabnya kita banyak ambil tahu berkaitan dengan politik kita, tapi sebenarnya kita tak tahu macam kita nak nilai. Kita tak tahu apa instrumen kita perlu gunakan untuk nilai benda tu, supaya hasilnya keputusan tu kita nak mencapai kebenaran. Sebab literasi politik ni penting supaya kita faham makna yang paling hampir dengan kebenaran berkaitan dengan fenomena-fenomena di negara kita. Jadi saya punya sahutan lah dan juga nasihat kepada kita semua, supaya kita perlu ambil tahu berkaitan dengan politik negara kita, kerana kita ni melambangkan kerajaan demokrasi yang mana kita menerima suara rakyat. Jadi bila kita dah tahu dan kita tahu bagaimana kita nak salurkan, pada ketika itu insya-Allah suara-suara kita akan didengari. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.